Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada malam yang berbahagia ini untuk menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Abdullah ibnu Sa'd ibni Abdullah ibni Sumair Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi, Allahumma amin. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada perbahasan faslun furudul ghusli. Betul ya? Seingat saya kita di sini pada hari ini. Rasanya betul dah. Sebab kita telah pun membicarakan tentang perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang mewajibkan mandi, iaitu di muka surat yang ke-21. Jadi pada hari ini rasanya kita masuk ke muka surat yang ke-23, iaitu membicarakan berkenaan dengan rukun bagi mandi, rukun bagi mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syekh Sa'd ibn Abdullah ma'zratan al-syekh Salim ibni Abdullah ibn Sa'd ibn Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Safinatin Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun furudul ghusli ithnan, an-niyyah wa ta'mimul badani bil ma'i. Terjemahannya, fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun bagi mandi wajib dan mandi sunat. Bukan sekadar mandi wajib rukunnya ini, mandi sunat pun ada rukunnya. Baik, kalau kita mandi sunat, contoh macam tadi kita mandi sunat Jumaat, tiba-tiba tak cukup rukun bagi mandi, maknanya tidaklah kita itu diiktibar telah melakukan mandi sunat. Jadi rukun yang kita nak pelajari ini adalah merujuk kepada mandi wajib ataupun mandi sunat. Kedua-duanya sekali memerlukan kepada dua rukun ini. Okey, fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun bagi mandi wajib dan mandi sunat. Fardu mandi ada dua. Fardu di sini maknanya rukun. Maknanya sebagaimana sembahyang ada 13 rukun, mandi pun ada rukunnya juga, iaitu dua rukun. Fardu mandi ada dua. Saya dah sebut tadi, sama ada mandi wajib atau mandi sunat. Pertama, niat. Kita sewaktu air kena di badan kita itu, kita meniatkan apa tujuan kita mandi tu. Mandi sebab panas badan ke? Tak dapat apalah maknanya. Atau macam tadi kita mandi sunat Jumaat, maknanya kita dapat pahala mandi sunat. Kalau kita kebetulannya berhadas besar, maknanya ketika kita mandi tu, katakan kita tak berniat langsung, mandi dah selesai, mandi dah kering badan dengan tuala apa semua, lepas tu masuk nak pakai baju, terlupa niat. Apa yang dia kena buat? Dia kena masuk ke bilik air semula dan dia kena mandi sekali lagi, sebab hadasnya belum terangkat. Maknanya kita namakan macam hadas besar itu, kita anggap macam satu kotoran lah, cuma tak nampak di mata kita. Maknanya kotoran yang dinamakan sebagai hadas besar itu masih ada di badan.
walaupun tadi kita dah mandi, tapi mandi itu disebabkan tidak ada niat, maka mandi itu tidak mampu untuk menghilangkan kotoran yang dinamakan sebagai hadas besar tersebut. Maknanya apa yang dia kena buat? Dia kena masuk semula ke bilik air, dan dia kena mandi sekali lagi. Kali ini dia kena datangkan niat. Okey, bila nak kena niat? Kalau ketika kita berwuduk, dia ada perbuatan mula-mula ketika berwuduk, iaitu membasuh muka. Maka niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menginginkan suatu perkara dalam keadaan dia itu berserta ataupun bersama dengan perbuatan tersebut. Kita mahu melakukan satu perbuatan, lalu kita mendatangkan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam masa yang sama, keinginan itu berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Sebab itu, kalau sebagai contoh, sebelum kita nak berwuduk, kita dalam hati nak berwuduk lah, datang perasaan dalam hati kita nak berwuduk, tetapi perasaan itu, suara hati itu berlaku sebelum kita membasuh muka, maka tidak dinamakan sebagai niat. Tadi kita datang, contoh daripada rumah, kita datang ke surau, tujuan nak sembahyang maghrib. Maknanya kita kata datang ke surau ni nak sembahyang maghrib. Jadi kita datang ke sini dengan tujuan nak melakukan solat maghrib 3 rakaat. Tetapi sewaktu kita mengangkat takbiratul ihram, katakan kita tak datangkan niat bahawa perbuatan yang kita angkat tangan dan kita sebutkan Allahu Akbar itu adalah sebagai satu ibadah yang namanya solat, kita tak niat begitu, maka apa yang berlaku? Kita tidak mendirikan solat. Sebab tadi saya dah niat. Masa saya berjalan ke masjid tadi, datang ke surau tadi, memang saya niat nak sembahyang. Itu tak dinamakan sebagai niat. Sebab niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan, dalam masa yang sama keinginan itu adalah berlaku semasa perbuatan itu dilakukan. Habis yang tadi itu namanya apa? Dinamakan al-azmu, keazaman. Keazaman, kita kata berazam untuk melakukan solat, tetapi tidak dinamakan sebagai niat. Jadi balik kepada cerita kita, kalau kita mandi sekalipun, kita buka shower, kita basahkan badan kita seluruhnya, tetapi tidak pula kita mendatangkan niat, maka tidak dinamakan mandi tersebut sebagai mandi yang ibadah. Tapi macam wuduk dia ada perbuatan mula-mula, iaitu membasuh muka. Maka niat itu berlaku ketika air kena ke muka kita. Kalau kita suatu air kena ke muka, kita tak berniat, sebaliknya masa kita membasuh tangan baru kita berniat, itu tidak dinamakan sebagai wuduk, kerana niat tidak berlaku pada permulaan ibadah. Okey, itu dalam wuduk. Begitu juga dalam solat pun ada permulaannya, iaitu sewaktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Habis tu kalau kita mandi, mana perbuatan yang mula-mula ketika mandi? Kena basuh tangan dulu ke? Kepala dulu ke? Badan dulu ke? Kaki dulu ke? Rambut dulu ke? Dalam mandi wajib, begitu juga mandi sunat, tidak ada perbuatan yang dinamakan sebagai perbuatan yang mula-mula. Ikutlah kita nak basuh apa dulu. Mandi ni maknanya kita nak basuh ibu jari dulu, contohnya. Main air tu sejuk no air ni pagi ni. Masa kita dah kata sejuk no air tu, kita pun niat saja aku mandi wajib. Ketika kita niat itu saja, maka apabila air tu kena ke ibu jari kita, terhilanglah kotoran yang dinamakan sebagai hadas besar di ibu jari kita. Tapi ibu jari saja yang sudah suci, badan tak suci lagi. Maknanya datanglah rukun yang kedua, iaitu meratakan seluruh badan dengan air. Jadi nak niat di mana, tak kisah kita mula di mana. Kita nak basuh telinga dulu ke, nak menyentuh hidung dulu ke, ya silakan. Tetapi walaupun begitu, kalau ikut cara yang paling afdalnya yang dilakukan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling afdal sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam adalah mula-mula kita membersihkan badan kita daripada sebarang najis. Mari kita bersihkan dahulu kemaluan kita. Selepas kita dah bersihkan kemaluan,
Kemudian kita berwuduk. Dengan niat apa? Mengangkat hadas kecil. Dengan niat mengangkat hadas kecil. Selesai kita berwuduk, barulah kita mula mandi. Dan cara yang diajar oleh Nabi SAW, selepas kita dah membersihkan kemaluan kita daripada sebarang kekotoran, dan setelah kita berwuduk, bila berwuduk kita dah basuh muka, kita dah basuh tangan, dah sapu kepala dan dah basuh kaki. Tetapi ketika kita berwuduk itu, kita niat mengangkat hadas kecil. Maknanya yang terangkat hanyalah hadas kecil, belum lagi terangkat hadas besar. Jadi selepas itu apa yang kita perlu buat? Yang disunatkan adalah kita mengambil air, kita tadah air dengan tangan, kemudian kita membasahkan kepala kita. Kita tadah air di tangan, kemudian kita tuang di kepala kita dan kita membasuhnya sebanyak 3 kali. Dan ketika itulah kita berniat, sahaja aku mengangkat hadas besar, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita pun setelah kepala kita ni dah kita basahkan, maknanya rambut kita dah selesai. Maknanya mula dengan kepala dulu. Tapi sebab kata guru saya Fadilatul Syekh Husri bin Rusdi Al-Hasani, banyak orang kadang-kadang salah, dia tak start berwuduk dulu. Dia terus ambil air dan dia terus basahkan kepala. Dalam keadaan badan dia tengah panas, dia terus basuh kepala. Yang tu nak jadi demam tu. Adapun baginda Rasul SAW, sebelum Nabi membasuh kepala untuk mandi wajib, Nabi telah pun berwuduk terlebih dahulu. Jadi badan Nabi sudah mula basah. Jadi apabila air kena ke kepala selepas itu, tidaklah menjadi satu kejutan kepada badan. Jadi setelah kita membasuh kepala, barulah kita menuangkan air ke kanan badan. Kita ambil air, kita tuang ke kanan badan sebanyak 3 kali bahagian depan. Kemudian kita ambil air, kita tuang pula ke belakang badan belah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian kita ambil air lagi, kita tuang ke kiri badan dengan sebanyak 3 kali. Kemudian kita ambil air, kita tuang ke belakang badan sebelah kiri sebanyak 3 kali. Itu cara baginda Rasul SAW mandi janabah. Mula-mula ambil air, basahkan kepala. Ambilkan air, basahkan kepala. Selepas dah basah kepala, dah dituangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Dia ambil air, dicedok ke kanan badan, bahagian kanan. Maksudnya dia akan kena dada kanan, tangan kanan, bahagian depan kaki kanan. Selepas selesai 3 kali, kita ambil air, kita basuh pula ke bahagian belakang kanan. Dia akan terkena tengkuk belah kanan, kemudian dia terkena bahagian belakang, tulang belakang belah kanan, dan mungkin bahagian kaki sebelah belakang yang berada di pihak kanan. Kemudian 3 kanan 3 kiri di depan. Selesai 3 kiri ke depan, kita pun basuh 3 kiri ke belakang pula, sebelah kiri. Jadi itu cara baginda Rasul SAW mandi janabah. Jadi ketika mandi itu, maknanya setelah itu digosok-gosokkan badan, supaya kalau air yang telah mengalir tadi tiba-tiba tak kena ke bahagian yang agak tertutup, maka ketika itu kita sudah dapat memastikan air telah rata dan kena kepada seluruh badan. Itu cara baginda Rasul SAW mandi janabah. Silakan tuan. Okey. Kena duduk ke masa mandi? Dia tak syarat kena duduk, tapi kena pastikan air kena ke kawasan tu. Ikutlah cara sekali. Paling mudah duduk cangkung. Berasa tak nak cangkung, ikutlah tonyoh. Sambil berdiri tu tonyoh apa? Kangkang sikit ke, sebab bila kita bahagian kemaluan belakang kita, orang lelaki lah, orang perempuan bahagian kemaluan depan dia bersama. Apabila kita duduk mencangkung, dia terbuka. Bila kita berdiri, dia tertutup. Itu sebenarnya adalah kawasan zahir bagi badan. Kawasan zahir bagi badan artinya kawasan itu mesti kena air. Masa mandi mesti kawasan itu juga basah kena air. Kalaulah contoh tak kena air, maknanya mandi junub kita dan mandi sunat kita tak sempurna. Kalau mandi wajib tak sah.
Sebab itu yang disebut oleh para ulama, kita duduk. Duduk sekejap. Bila kita duduk, kawasan itu terbuka, jadi mudahlah air itu lalu. Tak perlu gosok pun, insya-Allah dia boleh lalu elok dah. Kalau kita ambil air, kita tembak ke situ pun boleh kena dah. Tapi kalau kita berdiri, jenuh sikit lah nak kena nyengit ke apa ke, ataupun kita mungkin nak kena gosok dengan agak dalam untuk memastikan air kena ke kawasan yang tertutup sewaktu kita berdiri. Jadi sebab tu yang biasa para ulama kita mengajar, untuk mudah kita, taklah kita berdiri lepas tu menyengit-nyengit ketika mandi, duduklah kejap. Duduk kejap supaya air itu memang mengalir ke kawasan celah-celah, maafkan saya, celah-celah kemaluan belakang kita ataupun celah kemaluan hadapan bagi orang perempuan. Okey. Jadi itulah niat ataupun fardu bagi mandi wajib serta mandi sunat. Mudah saja. Iaitu didatangkan niat suatu air kena ke badan. Kemudian setelah niat itu didatangkan niat mandi wajib, saja aku mandi wajib, saja aku mengangkat hadas besar. Contohnya, kalau mandi sunat ikutlah kita nak niat apa. Saja aku mandi sembahyang Jumaat, saja aku mandi hari raya, saja aku mandi sekian-sekian. Ikutlah kita nak mandi apa. Ikut mandi sunat apa yang kita nak mandi, maka kita datangkan niat suatu air kena ke badan. Kemudian setelah kita datangkan niat, hendaklah kita memastikan air telah kena ke seluruh badan. Sebab seluruh badan kita bernajis. Maafkan saya, seluruh badan kita sudah dihinggapi oleh kotoran yang dinamakan sebagai hadas besar. Manakala cara untuk menghilangkan hadas besar itu adalah dengan air membasahi seluruh kawasan badan. Selagi air tidak kena ke seluruh kawasan badan, maknanya ada kawasan yang belum lagi diangkat ataupun dihilang kotoran yang dinamakan sebagai hadas besar. Selagi masih ada kotoran yang dinamakan sebagai hadas besar tersebut, selagi itu sembahyang tidak boleh dilakukan. Kerana ada penghalang daripada sahnya sembahyang, iaitu kita masih ada mengandungi hadas besar. Silakan tuan. Dia hadas besar ni sebagai disebut oleh para ulama, hadas ni apa? Amrun i'tibarin yamna'u min sihhatis salati haitsu la murakhis. Dalam kitab-kitab fiqh disebut al-hadas huwa amrun i'tibariyun yamna' min sihhatis salati min haitsu la murakhis. Haitsu la murakhis. Satu benda yang diiktibar, kita menganggap dia ada, padahal kita tak nampak. Tapi ada juga para ulama kita yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka kemampuan untuk melihat orang ini masih berhadas. Ada. Tapi ini sudah dianggap sebagai khawariqul adah, perkara yang bersalahan dengan adat. Sebab adat kebiasaan kita, tak ada orang nampak awak ni masih berhadas ni. Saya tengok muka tu ada lagi kotoran tu di celah-celah telinga tu, tak selesai lagi. Contohnya, kalau ada begitu, kita pun tak berani nak jumpa lepas tu. Tapi ada para ulama yang nampak, disebut dalam kitab fiqh. Saya terlupa siapa nama syekh itu. Ketika orang ambil wuduk, dia mengangkat-angkat jubah dia. Dia takut air wuduk orang terpercik ke dia. Sebab dia nampak kotoran itu jatuh daripada jasad orang yang sedang berwuduk. Sebab bila kita berwuduk, baik kita sedang menanggung hadas kecil. Kalau kita sedang berjunub, maknanya kita menanggung hadas besar. Amrun i'tibari, satu perkara yang diiktibar, kita menganggap, kita mengandaikan dia ada, padahal kita tak nampak, tetapi sebenarnya dia ada. Cuma kita mengandaikan seakan-akan, tu saya kata tu, seakan-akan ada kotoran yang kena ke seluruh jasad kita apabila kita berhadas besar. Jadi cara nak menghilangkan hadas besar tu iaitu dengan cara niat untuk mengangkat hadas besar atau mandi wajib, kemudian air tu kena ke seluruh badan. Apabila berlaku dua perkara ni, maka terangkatlah ataupun hilanglah kotoran yang dinamakan sebagai hadas besar tersebut. Ada disebut dalam kisah salah seorang ulama besar Al-Azhar satu ketika dahulu, Syekh Saleh Al-Ja'fari, Syekh Saleh Al-Ja'fari yang dikebumikan di Darrasah Kahirah.
dalam satu majlis pengajian beliau, sedang beliau mengajar di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, tiba-tiba masuk satu orang. Syekh kata, pergi balik mandi. Pergi balik mandi. Dia kata, kenapa Syekh? Malaikat maklum kat aku, kau tak mandi lagi. Ada juga orang yang Allah Ta'ala memberikan kepadanya, itu dah lain daripada adat lah, sekadar selingan lah. Memang ada. Dipanggil karamah. Karamah ni dia adalah perkara yang bersalahan dengan adat, kebiasaan. Sebab kebiasaan ni mana kita nampak dan mana kita tahu. Tiba-tiba ada orang, sama ada Allah menampakkan kepada dia kotoran tersebut, atau dia diberitahu bahawa si fulan bin si fulan sedang berhadas. Tapi secara adatnya kalau kita mandi, tak adalah lepas tu orang masuk bilik air kita, apa kotor minum bilik air dengan hadas besar ni. Tak adalah orang kata begitu. Tak ada nampak kan. Tetapi dianggap seakan-akan benda tu ada. Jadi itulah berkenaan dengan dua fardu bagi mandi wajib. Menghilangkan najis macam mana pula? Menghilangkan najis boleh disertakan ketika mandi. Tapi kalau masih bernajis, tak selesai jugalah. Sebab bila bernajis, maknanya ada lagi kawasan yang masih belum disentuh dengan air mutlak. Sebab kalau contoh, dia bernajis, kemudian dia mandi, kemudian air tak kena kepada, ataupun air itu tidak menghilangkan najis tersebut, maknanya kawasan itu masih bernajis. Air yang kena ke kawasan itu jadi mutanajis. Maknanya tak selesai lagi mandi janabahnya. Sebab itu ada sebagian ulama mendatangkan rukun yang ketiga, iaitu menghilangkan najis. Tapi ada juga para ulama mengatakan menghilangkan najis itu tidak disyaratkan, tidak dianggap sebagai rukun. Tetapi mandi tidak akan sah kalau masih ada najis. Beza dengan hadas kecil. Hadas kecil, kalau kita bernajis kemudian kita wuduk, sah wuduk kita. Contoh satu orang, ambil contoh ya, dia terkencing. Dia terbangun tidur, kering dah. Udah kering, berbau dah. Di malam tadi mimpi apa benda, minum banyak sangat, bangun-bangun pagi tengok dah basah. Lepas tu dia bangun, dia tak kotor hajat. Dia terus membasuh muka, membasuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dengan niat untuk berwuduk. Sah ke wuduk dia? Sah. Tapi dia boleh buat apa dengan wuduk dia tu? Okey, dia boleh angkat Quran. Okey, dia boleh mengangkat Quran. Tapi yang paling utama wuduk ni untuk tujuan dia solat. Maka dia tak ada solat. Sebab apa? Bukan kerana dia berhadas kecil, tidak. Dia selesai dah berhadas kecil. Dia dah hilang dah hadas kecil dia. Tetapi masalahnya dia menanggung najis. Jadi cara dia macam mana? Dia kena menghilangkan najis. Bila dia menghilangkan najis, batal ke wuduknya? Kadang-kadang batal, kadang-kadang tak batal. Tengok cara dia menghilangkan najis lah. Kalau dia berlapik, maknanya tak batal wuduk dia. Kalau dia menyentuh terus kemaluan dia, maka batal lah wuduk dia yang baru saja dia selesai tadi kan. Tapi kalau mandi wajib, kalau dia mandi wajib dalam keadaan dia masih bernajis, sah mandi wajibnya pada seluruh kawasan selain kemaluan dia yang bernajis tersebut. Kerana selagi kawasan itu bernajis, selagi itu mandi wajibnya belum sempurna. Mudah caranya, basuhlah dulu. Basuhlah kemaluan dahulu sebelum kita mandi wajib. Yang tu selesai masalah. Tapi kalau ada orang rajin nak bertanya, okey, kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni pula macam mana? Begitulah lebih kurangnya tentang jawapan yang dinyatakan oleh para ulama. Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya tiada, kita terus masuk kepada fasal yang seterusnya. Jadi mandi wajib ni sebelum ni kita dah melihat perkara yang menyebabkan kita wajib mandi, iaitu macam disebut sebelum ni ada 6 perkara, iaitu apabila berlaku hubungan badan suami isteri, yang kedua apabila keluar air mani, yang ketiga berlaku haid, yang keempat berlaku nifas, yang kelima berlaku kelahiran bagi orang perempuan lah, dan yang keenam apabila berlaku kematian. Jadi apabila begitu, maka apabila seseorang itu diwajibkan untuk mandi, maka perlulah didatangkan niat bahawa dia ingin mengangkat hadas, dan yang kedua dia hendaklah memastikan air kena kepada seluruh jasadnya. Silakan. Tak ada masalah. Memang fiqh ni kena tanya, baru kita jelas perbahasannya.
Sekali lagi dia mandi. Lepas tu dah selesai mandi, yakin ke tidak? Yakin 100% tempat tu tak kena air? Kalau dia yakin sungguh, jadi dua tu, memang dia yakin sungguh memang ada kawasan yang tak terkena air. Contohnya macam yang dicantum tadi, dia rupanya sebelum tu dia buat apa benda tadi, nampal pakai selotip ni, udahnya terkena di tangan dia. Udah masa nak sembahyang, ada selotip. Allah, maknanya dia seluruh badan dia sudah terkena air, sudah terangkat hadas besarnya, melainkan kawasan yang ditutup oleh selotip sekecil itu. Habis cara dia macam mana? Dia kena mandi di kawasan yang kena selotip tu saja. Maknanya basuh lah. Bukanlah kena mandi balik semula, tak. Sebab isu dia nak buang hadas kecil, hadas besar tu. Semua jasad dia sudah terangkat hadas. Semua jasad dia sudah terangkat hadas. Satu tempat dia masih belum dihilangkan hadas besar, iaitu kawasan yang terkena selotip tu. Jadi buka selotip tu, ambil air, bubuh di atas tu dengan niat saja aku mengangkat hadas besar yang masih ada di tangan ini. Contohnya, atau di kaki ni. Tengoklah kawasan mana yang tidak terkena air tersebut. Dia bukan maknanya kena mandi semula dah. Mandi wajib ni hanya terbatal bila berlaku hadas sekali lagi. Hadas besar sekali lagi. Selagi tidak berlaku hadas besar, selagi itu mandi wajib sebelum ni sah. Walaupun sudah terbatal wuduk, itu berlaku hadas kecil. Contoh, lepas dia mandi wajib, tiba-tiba dia terbuang angin. Mandi wajib dia dah selesai, bukan terbatal mandi wajib dia. Yang terbatal apa dia? Wuduk. Jadi wuduk je lah. Tapi kalau katakan tadi, macam contoh tadi, memang ada kawasan yang belum terkena air, maknanya dia hanya perlu membasahkan kawasan tersebut dengan niat mengangkat hadas yang ada di kawasan tersebut. Okey. Tak ada tempoh. Kalau 2 hari lepas tu baru nampak, contoh ya. Habis macam mana yang berlaku? Maknanya dia punya sembahyang selama 2 hari tu dia kena qada semula. Tapi dia tak berdosa. Dia tidak berdosa dan insya-Allah dia dapat pahala lebih sebab dia telah sembahyang sebelum ni, dan insya-Allah sembahyang itu Tuhan terima sebagai sembahyang sunat biiznillah. Dia tak rugi. Tak ada alamak tertekannya nak tak. Cuma dia qada balik sembahyang yang belum yang telah dilakukan sepanjang hadas besar ni masih ada. Macam mana? Setelah katakan seminggu baru dia teringat. Masa dia tengok, ada selotip. Allah. Dia teringat masa bila lah kali main selotip ni? Seminggu yang lepas. Seminggu yang lepas dia guna selotip tu. Maknanya dia kira start pada sembahyang, bila dia start apa nama sembahyang, mula daripada selotip tu ada sampai ke hari tu apa banyak, kemudian dia mandi, basuh kawasan tu sajalah untuk mandi wajib. Sebab mandi wajib dia tak batal, melainkan kalau berlaku tengah-tengah tu hadas besar yang sekali lagi. Selagi tak berlaku hadas besar, maknanya dia buka selotip tu, dia basuh. Tapi dah seminggu sembahyangnya, dah seminggu lah sembahyang dalam keadaan tangan berselotip. Jadi cara dia macam mana? Dia qada lah sembahyang selama seminggu tersebut. Mesti segera ke kena qada? Jawapannya tidak. Sebab bukan kerana kecuaian dia. Apabila seseorang itu meninggalkan solat bukan dengan sengaja, dia wajib qada solat tersebut, tetapi dinamakan sebagai al-wajib al-muwassa', wajib yang diberikan keluasan waktu. Bila-bila sahaja dengan syarat sebelum mati. Tapi kalau dia tangguh, udahnya balik ke Tuhan, tak sempat nak qada, kena. Eloknya sebab kita tak tahu bila kita nak padam ni. Kita tak tahu, jangan ingat orang muda balik awal. Balik lewat, kadang-kadang balik awal. Jadi maknanya mudahnya bila kita tengok je tu, segeralah kita melakukan qada tersebut. Tetapi tidak disyaratkan kena qada dengan segera. Nak 20 tahun lepas tu pun nak qada, ya silakan. Tapi seram sikit lah kalau mati macam mana. Jadi seeloknya kita segerakan untuk solat secara qada tersebut. Tapi dia tak berdosa. Memang dia tidak berdosa kerana dia telah melakukan solat tersebut dengan sangkaan sembahyang dia sah. Rupa-rupanya sembahyang dia ada masalah kerana selotip telah menutup bahagian tangannya, contoh, dalam keadaan dia telah berhadas besar dan dia mandi dalam keadaan selotip tu masih ada dan tak tanggil daripada tangan dia.
orang dia berhadas besar, lepas tu dia gunting rambut sebelum mandi. Sebelum mandi dia gunting rambut, atau dia potong kuku, boleh, tak ada masalah. Tetapi yang afdal dia apa? Yang afdal ni jangan dulu. Yang afdalnya kita selesaikan, hilangkan semua hadas pada badan. Lepas tu nak togel kepala ke, nak potong kuku ke, ya ahlan wa sahlan. Silakan. Tetapi kalau contoh dia berhadas besar, lepas tu dia gunting rambut, dia botak kepala contohnya, dia buang semua rambut dia, dosa ke? Tidak. Tetapi dia telah melakukan satu perbuatan yang tidak afdal. Yang terbaik ini sebagaimana disebut oleh para ulama, dia tunggu dulu sampai dia mandi wajib, selepas tu barulah setelah anggota dia seluruhnya termasuk rambut-rambutnya dah tak ada lagi kotoran tersebut, dia bolehlah selepas itu untuk menggunting rambut atau memotong kuku atau sebagainya. Okay. Alhamdulillah, seronok juga orang banyak bertanya ni. Jadi saya pun teringat balik apa yang telah belajar sebelum ni. Tapi tuan-tuan jangan takut, tanyalah apa benda pun. Saya sikit dah takut dengan soalan, sebab saya ada dua jawapan, tahu dengan tak tahu. Baru ni di masjid Masjid Bukit Aman, ada satu antara tetamu yang hadir tu, salah seorang ayahanda kita yang hadir tu, dia tanya 4 soalan. Saya pun lepas dia tanya soalan tu, saya kata soalan tuan ni ada 4. 2 saya tak tahu, 2 saya tahu. Jadi 2 yang saya tak tahu tu sampai sekarang saya tak tahu lagi. Nanti nak menengok kitab lagi 2 minggu nak datang sana, tiba-tiba tak menjawab juga. Takut juga ditangkap di polis sana, tak nanti nak menjawab kan, ditangkap masuk ke dalam tak pasal, tak datang ke Buranvilla nanti. Okey, silakan. Bahagian tubuh yang zahir artinya bahagian tubuh yang nampak di mata. Saya nak terang ni sebenarnya, bagus soalan ni. Apa dia bahagian yang zahir? Yang baik, apa yang kita nampak di badan kita tu, itulah bahagian yang zahir. Cuma saya nak perincikan sikit. Gigi tidak termasuk yang zahir. Sebab kita kadang-kadang tutup mulut. Bukan cinta je kan, kawan. Ni kenapa nak terkenyih-kenyih begini? Gigi sakit ke? Tak. Gigi tak termasuk kawasan yang zahir. Sebab tu disunatkan berkumur-kumur, tidak diwajibkan berkumur-kumur. Sebab apa? Gigi, kawasan dalam mulut kita itu tidak termasuk kawasan yang zahir. Okey, apa kawasan zahir? Kawasan zahir macam saya sebut tadi, semua yang nampak di badan kita. Antaranya, takut orang terlupa, takut orang terlupa. Antaranya macam disebut tadi, iaitu bahagian kemaluan ataupun bahagian yang berhampiran dengan kemaluan kita, yang kalau kita berdiri dia tertutup. Kemaluan belakang kita kalau orang lelaki, kalau orang perempuan kemaluan depan dan belakang. Kalau berdiri dia tertutup. Kalau kita duduk bertinggung dia terbuka. Itu kawasan zahir. Apa lagi kawasan zahir? Ni, pusat. Pusat kita tu, maknanya masa kita mandi, gonyong-gonyong sikit pusat. Apa lagi kawasan zahir? Telinga kita ni. Telinga kita ni. Sebab tu orang yang mandi wajib, dia kena pastikan kawasan permukaan telinga dia dan lubang telinga tu kena air. Maknanya dia kena pastikan tangan yang basah itu telah masuk ke dalam telinga. Kalau dia tak nak masuk ke dalam telinga, dia ambil air bubuh dalam lubang. Tapi kalau berdengung telinga, saya tak tanggung. Sebab apa? Lubang telinga ini termasuk dalam kawasan yang zahir. Sebab itu, orang yang sedang berpuasa sekalipun, kalau dia mandi wajib, dia kena memastikan tangan dia ataupun air itu masuk ke telinga dia. Tapi hati-hati, jangan dia tuang sampai masuk ke dalam bahagian yang dah tak nampak di telinga. Dah halus corong yang ujung tu, masuk di situ, batal puasa. Jadi kalau orang puasa, cukup dengan ambil air, dan contoh tangan dia basah tu, dia masukkan. Maksudnya tangan kita bila masuk dalam lubang tu, itu masuk kawasan zahir lagi. Sebab tu kalau orang puasa, kalau dia korek telinga dengan tangan, tak batal puasa dia. Tapi kalau dia pakai katembat, masuk, sambil dia dah mata dia dah menyengit-nyengit dah. Itu batal. Sama juga hidung. Hidung ni kalau kita mengorek tangan, kita masukkan jari kita ke dalam hidung, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita sedut air sampai air tu dah masuk, sampai kita pun dah jadi macam nak kependin tu, maksud dia air tu dah masuk sampai ke kawasan yang bukan lagi kawasan zahir, dia dah masuk kawasan batin. Jadi apabila air sudah masuk ke kawasan yang batin, kawasan yang bukan lagi zahir, membatalkan puasa berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu, khilafan lima alaihi al-Imam Malik.
Imam Malik beza pula. Imam Malik kata yang membatalkan puasa apabila makan. Jadi kalau kita masukkan air ke hidung ke telinga ke, tidak batal puasa. Itu cara, itu kefahaman al-Imam Malik. Jadi okey, pusat telinga, lubang hidung tidak dianggap kawasan zahir. Sebab hidung kita ke bawah. Dia bukan hidung dia menghadap ke orang. Jadi lubang hidung itu tidak termasuk kawasan zahir. Maknanya dalam mandi wajib boleh kalau kita tak basuh hidung. Tapi permukaan hidung ni wajib terkena air. Permukaan hidung ni. Sebab itu mana nampak? Lubang yang dalam tu tidak diwajibkan air kena sampai ke situ. Dalam masalah kalau dalam apa namanya, dalam isu puasa pula, kalau kita korek pun tidak batal. Itu dia ada perbezaan sikit. Kalau bab apa namanya, bab mengorek hidung dalam puasa tidak batal. Dalam mandi wajib pula tidak diwajibkan kena air masuk ke dalam lubang hidung. Tapi kalau kita contoh guna macam kita baru ni buat test COVID masukkan sampai ke dalam tu, kalau ikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i batal puasa kita. Tetapi yang difatwakan oleh Jakim, seingat saya, dia mengatakan tidak batal puasa kerana resah orang Malaysia semua nak kena qada nanti. Jadi berpegang dengan pendapat Imam Malik dalam isu itu. Tapi terpulanglah kita nak ikut siapa? Contoh macam saya ingat lagi 2 tahun lepas masa balik daripada Mesir, kes COVID punya pasal, dia berkata nanti kekailan air kena cucuk hidung. Dahlah kami tengah puasa. Jadi pakar-pakar tanya macam mana puasa kita? Saya kata al-yaqin la yuzalu bisyak. Sekarang kita yakin kita tengah puasa lagi. Entah-entah tak jadi kena cucuk. Jadi puasalah daripada awal. Dalam masa yang sama kalau kita musafir pun dah tak wajib puasa dah, tapi saya puasa. Sampai kailan air pukul 6 lebih. Pukul 5 lebih. Pukul 6 lebih cucuk hidung, batal puasa saya. Tinggal lagi orang lama nak buat macam mana? Bukan saya kata, tuan, tunggu kejap. Dia tak ada tunggu-tunggu dah. Dia cocok, senyum kat kita, batal puasa kita. Kalau ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tapi kalau siapa yang nak berpegang dengan pandangan yang mengatakan tak batal pun tak ada masalah, ikutlah. Dia nak qada atau tidak, dia ada dua pandangan di sini. Cuma kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, wajiblah dia kena mengqada puasanya tersebut kerana telah batal. Okey, lubang hidung tidak dianggap sebagai kawasan zahir. Okey, dalam mata tidak dianggap sebagai kawasan zahir. Mari kita tak kena menyelam dalam air, buka mata tak perlu. Kalau kita mandi sambil tutup mata pun tak apa, tapi kena pastikan celah-celah mata ni terkena air. Celah mata kita kena air. Hatta dalam wuduk pun, kalau kita wuduk tiba-tiba ada taik mata di sini, maka dia menghalang sahnya wuduk. Okey, apa lagi? Kalau orang tu dia tak macam apa, orang lain ada 6 pack, dia ada 1 pack je. Dia ada 1 pack, dia ada 1 pack saja, jadi dia banyak kawasan terselindung. Dia kena pastikan kawasan-kawasan terselindung tu kena air. Orang ada 6 pack senang dia kena belaka. Tapi orang yang 1 pack macam saya ni, setakat ni belum 1 lagi lah. InsyaAllah bulan depan rasa 2 pack. Siapa yang dia tu banyak kawasan terselindung dia banyak dia punya kawasan-kawasan tu, maka dia kena pastikan air juga kena ke kawasan-kawasan yang tertutup itu. Lebih kurang lah. Awak nak bawa segan pula tak? Jadi kalau kita banyak kawasan yang terkelepek-kelepek tu, kena pastikan kawasan itu juga terkena air. Bawah ketiak itu juga kena. Bawah ketiak. Kemudian itulah kawasan yang paling utama lah. Dan kena ingat bibir. Walaupun dalam mulut itu tidak termasuk kawasan zahir, tetapi bibir adalah kawasan zahir. Sebab tu dalam wuduk, siapa berwuduk dia tutup mulut dia, mulut awak ada ulcer, sakit pula rasa. Kalau kita tutup mulut ketika kita berwuduk, tak sah wuduk kita. Sebab antara rukun wuduk adalah membasuh muka, dan bibir termasuk muka. Jadi ketika dia berwuduk, dia kena pastikan permukaan bibir dia itu terkena air. Begitu juga ketika mandi wajib. Jadi mudahnya kalau kita berwuduk secara sempurna, dengan berwuduk secara sempurna, kita berkumur-kumur, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung, maka selesailah kita punya kewajipan dalam mandi janabah, begitu juga mandi sunat. Okey, silakan. Mewarnakan rambut. Macam mana orang yang mandi wajib
dia mandi wajib. Rambut dia diwarna, dia dye warna dia contoh, atau dinail rambut dia, diwarnakan rambut lah, mudah ceritanya. Okey, macam mana mandi wajibnya, sah atau tidak? Kalau dia cukur rambut dia terus sebelum mandi, sah, pasti sah. Dia cukur sebelum mandi, payah benar, botak terus, lepas tu mandi, selesai masalah. Jangan kulit-kulit kepala dia sudah. Kalau kulit kepala dia saya pun tak tahu macam mana, kena hantar ke Kuala Del nampaknya. Hantar ke Kuala Dal untuk diselesaikan rambut dia tu. Okey, itu kalau dia cukur. Tapi tak adalah orang nak buat begitu ya. Rambut ini mahkota wanita dan lelaki. Bukan wanita saja mahkotanya, orang lelaki pun sekarang ni jangan kan. Tapi kata orang ya, orang lelaki ni ada rambut pun handsome, tak ada rambut pun handsome. Jangan buat pasal. Buktinya kalau kita buat buat haji, buat umrah, lepas kita dah dogoi kepala tu, lain macam juga rasa ya. Mandi pun seronok, ayo laju ya. Okey. Jadi kalau dalam isu dia warnakan rambut, kita tanya balik. Dia warnakan rambut itu, adakah rambut dia ditutupi oleh jirim sesuatu ataupun tidak? Kalau dia warnakan rambut dengan inai, sebenarnya zat inai dah tak ada dalam rambut dia. Cuba warna inai yang melekat padanya. Warna tanpa zat. Lepas tu kalau kita pegang rambut kita setelah kita berinai, bukannya terasa ada inai ni, kalau kita kikih keluar inai, tak ada. Cuma rambut kita sudah berwarna. Serupa macam contoh kalau kita tangan kita kena dakwat pen, lepas tu kita basuh, dakwat tak hilang. Tapi kalau kita kikih dah tak ada dakwat, maka sebenarnya ketika itu tak ada masalah kita berwuduk ke, kita mandi wajib ke, walaupun tangan kita berdakwat. Sebab yang tinggal hanyalah warna, bukannya zat. Beza kalau kita kena corah dengan cat contohnya. Ada orang entah macam mana marah benar ke kita, dia corahnya cat, udahnya badan kita terkena cat. Lepas tu kita kikih, keluar tak zat cat tu? Keluar. Maknanya ketika itu sebelum kita mandi, kita kena tikih kawasan yang terkena cat. Jadi balik kepada isu mewarnakan rambut, kita kena tanya balik orang yang mewarnakan rambut tu macam mana statusnya? Adakah yang tinggal hanya warna, atau ada jirim, ada zat benda yang digunakan untuk mewarnakan rambut, adakah masih kekal di rambut ataupun tidak? Lepas azan saya sambung sikit lagi insya-Allah. Allah ya. Dah masuk waktu kan?
sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi wa bi sayyidina Muhammad rasulullah Islam dina. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey, balik kepada soalan yang ditanya tadi. Sekiranya seseorang itu mewarnakan rambutnya, kita kena tengok balik. Kalau contoh orang dulu dia warnakan rambut dengan inai, inai itu dia tidak lekat di rambut, dia hanya meninggalkan warna saja kekal di rambut. Tetapi jirim inai itu tak ada di rambut. Maka orang begini dia mandi wajib tak ada masalah. Tidak mesti dia kena pastikan inai dia, warna inai itu hilang, tidak. Tetapi kalau orang yang dye rambut, ada setengah dye dia sebenarnya rambut dia ditutupi oleh apa namanya dye itu. Seumpama dia cat rambut dia. Jadi rambut dia tu ada sesuatu yang menutup rambut dia, jirim yang menutup rambut dia. Maka kalau dia mandi wajib, masalahnya dia tak akan selesai. Sebab masih ada rambut yang sudah ditutupi oleh apa namanya oleh hadas besar, dan dia mandi kawasan itu masih tidak apa namanya terangkat hadas besar. Jadi macam mana, apa yang dia kena buat? Dia kena hilang kan? Mungkin ada cara, tanya orang yang mewarnakan rambut ni, mungkin ada caralah. Pakai air apa, pakai cair sekian-sekian dia boleh hilangkan balik ke. Wallahualam, saya tak tahu, saya pun tidak pernah mewarnakan rambut. Tapi kalaulah dye dia itu tidak, dia umpama macam dakwat je. Macam dakwat pen ni contoh. Dia menyebabkan rambut dia berwarna, tapi kita pegang rambut tu tak ada terasa macam sesuatu menutup zat rambut, maka tak ada masalah. Mandi macam biasanya. Tapi kalau katakan kawan tu rambut dia macam dah ditutup dengan cat tu, macam caranya nak ngilang tak boleh, suruh orang sentai pun tak mau juga, tak ada cara lah. Bau tak lah, bau tak kelah rambut dia. Sebab tu sebelum nak buat benda apa, fikir biar panjang sikit. Tatu pun sama. Tapi tatu tak hilang. Sebab tu dalam isu orang yang memakai tatu, kalau tatu ni masalahnya dia menanggung najis, satu hal tak? Dia menanggung najis tu. Tapi kadang-kadang setengah orang, sebab tu tatu ni diharamkan oleh syarak dan termasuk dosa besar. Sebab tu kita yang tak pernah bertatu ni tak payahlah terfikir nak bertatu pakai. Sebab dia termasuk dalam kategori dosa besar. Sebab bila Nabi menyatakan laknat, la'anallah, bila Nabi sebut Allah melaknat orang yang bertatu, maka kalimah laknat daripada mulut Nabi itu memberitahu kepada kita bahawa perbuatan yang dilakukan itu adalah dosa besar. Cuma kalau dia contoh dah katakan dia dah bertaubat, dia nak menghilangkan tatu tak boleh, atau dia masuk Islam, baru masuk Islam, badan penuh tatu, macam mana cara dia? Kita nak suruh dia buang, dia tak mampu, memang sangat menyakitkan. Maka ketika itu dia sembahyanglah sekadar kemampuan dia, dan semoga Allah menerima ibadah dia. Itu last lah. Maknanya istilahnya dia secara fiqah ni sembahyang dia tak sah. Tapi dia buat macam mana? Kita nak suruh dia operation balik apa semua, mungkin dia jadi kesukaran bagi diri dia. Maka ketika itu maknanya kita mohonlah kepada Allah agar Allah Ta'ala terima ibadah dia. Walaupun secara fiqahnya maknanya dia menanggung najis itu sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi itulah nampaknya, saya ingat sempat kita nak masuk dalam perbahasan syarat-syarat wudu, tapi tak apa, soalan-soalan itu sebenarnya membantu kita untuk memahami teks ini. Ala kulli hal, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melihat rukun-rukun wudu dan rukun-rukun mandi wajib serta mandi sunat. Jadi insya-Allah malam besok sekiranya ada umur, kita akan sambung kepada syarat-syarat wudu, iaitu syarat-syarat sah bagi wudu. Rukun wudu kita dah belajar dah. Sekarang kita masuk kepada syarat-syarat yang mesti diselesaikan supaya wudu kita itu adalah sah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada rezeki, kita tengok terus perkara-perkara yang membatalkan wudu menerusi kitab Safinatun Najah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua di atas soalan-soalan yang baik, soalan-soalan yang bagus. Dan alhamdulillah, moga-moga semuanya bermanfaat. Sekadar itu saja daripada saya untuk malam ini. Moga-moga ada baiknya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama
kita berselawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.